KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ilan Najah SPM 2021. Tamam. Antum ma'i Luqman Hakim insyaallah. Al-yawm sanata'allam an mandah muhimmah yakni pendidikan Islam menengah atas. Baiklah, sebelum itu seperti biasa, jangan lupa amalkan SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, pakai hand sanitizer. Dan yang ketiga, jaga penjarakan fizikal kerana kita belum menang menentang COVID-19. Baiklah, mesti anda tak sabar-sabar nak tahu siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru tersebut. Okey, itulah guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Jadi kalau kita tengok profil tersebut, bukan kaleng-kaleng cikgu kita yang akan membimbing kita pada hari ini. Dan Alhamdulillah, cikgu itu sudah berada di depan mata saya. Siapa lagi kalau bukan Cikgu Muhammad Amri. Ya, betul, Man. Hakim. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, dan yang Hakim, Alhamdulillah sihat walafiat. Alhamdulillah, cikgu. Okey, cikgu. Hari ini kita nak belajar tentang subjek pendidikan Islam, betul? Ya, betul. Okey, jadi dalam subjek ini cikgu, saya banyak dengar ada setengah calon kata, oh pendidikan Islam senang, tak perlu baca. Tapi ada setengah calon kata, alamak, esok exam pendidikan Islam, susahlah pula. Jadi pandangan cikgu sendiri tentang subjek ini. Ya, terima kasih dan yang Hakim. Subjek pendidikan Islam ni nak kata senang tak senang, nak kata mudah tak mudah, nak kata susah tak susah. Yang penting kita belajar, yang penting kita baca dan yang penting kita hafaz. Betul cikgu, mana-mana subjek pun kalau kita fokus dan kita belajar betul-betul, kita akan dapat skor. Betul cikgu? Ya, betul. Okey cikgu, baiklah. Jadi sebelum kita nak mulakan kelas pada hari ini, seperti biasa cikgu, kita nak amalkan SOP terlebih dahulu. Ya. Jom kita ke meja sini. Baik. Okey, yang pertama seperti biasa cikgu, kita kena pakai pelitup muka. Ya. Dan yang kedua kita boleh pakai hand sanitizer, cikgu pakai dahulu. Okey, kemudian saya pula. Okey, macam cik pula dia. Dan seterusnya jaga penjarakan fizikal. Okeylah, kita dah dengar sebentar tadi pandangan daripada cikgu kita berkenaan subjek pada hari ini. Dan kita nak berhenti berehat dahulu cikgu. Sebelum itu, jom kita dengarkan terlebih dahulu pandangan daripada calon kita pula mengenai subjek pendidikan Islam. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aufa Indina Meti Hassan. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing. Minat saya dalam pendidikan Islam ini terhadap bidang sirah. Doa dan harapan saya supaya seluruh pelajar di Malaysia yang mengambil subjek pendidikan Islam dapat skor yang cemerlang dalam result mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalini binti Hassan, calon SPM 2021 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Mahmud Paduka Raja 1, Tanah Merah, Kelantan. Harapan saya semoga saya mendapat keputusan yang cemerlang dalam semua subjek, terutamanya subjek kegemaran saya iaitu pendidikan Islam. Saya juga berdoa agar rakan-rakan dan calon SPM 2021 mendapat keputusan yang cemerlang supaya dapat membanggakan ibu bapa dan guru-guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hadani. Saya bersekolah di SMK Bandar Rincing. Minat saya terhadap subjek pendidikan Islam ini adalah dari segi akidah dan juga fiqh. Harapan dan doa saya adalah saya berharap bahawa subjek pendidikan Islam ini dapat mencatat peratus tertinggi dalam keputusan SPM pada tahun 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya, Luqman Hakim dan cikgu kita pada hari ini, Cikgu Muhammad Amri Mat Hussein. Jadi kepada anda seperti biasa, jangan lupa untuk amalkan SOP, pakai pelitup muka, yang kedua pakai hand sanitizer dan jaga penjarakan fizikal. Baiklah cikgu. Saya dimaklumkan cikgu, hari ini kita bersama dengan sekolah pilihan
daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing Semenyih. Betul, Kim. Adakah ini anak-anak murid cikgu? Ya, betul. Ya, betul. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Assalamualaikum. Okey, mungkin boleh kenalkan diri dahulu bermula dengan adik kita Nur Hanani. Kenalkan siapa nama dan cita-cita anda. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Hanani binti Muhammad Noor. Cita-cita saya ialah menjadi seorang ahli farmasi. Oh, ahli farmasi. Elok sangatlah cikgu. Hari ni ramai orang sakit kan. Okey, yang kedua, silakan. Nur Alina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Nur Alina binti Muhammad Hidir. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang guru. Okey, baik. Terima kasih kepada adik Nur Alina. Seterusnya, adik Adib Fuad. Assalamualaikum, nama saya Adib Fuad Safarullah bin Abdul Rahman. Cita-cita saya nak menjadi geologis. Geologi. Oh, lain macam. Lain macam. Cita-cita anak cikgu kita pada hari ini. Okey, seterusnya. Adik Aufa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Auf Idina binti Hasan. Cita-cita saya untuk menjadi seorang doktor veterina. Oh, okey. Elok lah ni kalau saya ada kucing yang sakit, saya akan hantar kat awak lah. Boleh eh? Okey, seterusnya. Bersama dengan kita adik Abdul Hamid. Okey. Okey. Jadi mungkin adik Abdul Hamid kita ada sedikit masalah. Mungkin boleh kuatkan sikit suara. Sebelum tu, kita nak dengar juga daripada adik kita yang seterusnya, Arif Aiman. Mungkin adik Arif boleh kenalkan diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Nama saya Arif Aiman bin Zulkifli. Cita-cita saya menjadi graphic designer. Okey, graphic designer. Baik, jadi yang terakhir, adik Abdul Hamid kita. Sila kenalkan diri dan cita-cita anda. Baik, Assalamualaikum. Okey. Mungkin adik Abdul Hamid kita ada sedikit masalah teknikal. Tapi tidak mengapa, kita akan tanyakan selepas ini. Okey, cikgu. Ya. Baik, kita dah dengar dah ke-6 cita-cita anak murid kita, cikgu. Tapi bila saya dengar cikgu, tak ada seorang pun nak jadi macam cikgu. Mana kata saya nak jadi cikgu. Mana kata ada nak jadi geologi dan sebagainya. Apapun, kita doakan agar cita-cita mereka menjadi... Boleh cikgu ya? Ya, betul, Kim. Okey, baik cikgu. Kita pun saya yakin semua orang dah tak sabar untuk mendengar perkongsian daripada cikgu tentang subjek kita pada hari ini. Jadi tanpa buang masa cikgu, silakan. Okey, terima kasih Da'i Hakim. InsyaAllah, Alhamdulillah. Syukur pada Allah kita berada di pentas Seri Pentas pada hari ini, insyaAllah. Okay. Dan kita juga bersama dengan Da'i Hakim dan anak-anak yang ada di skrin sana di rumah. Dan kita Google Meet hari ini, insyaAllah. Lambai sikit. Lambai sikit. Okey, Satu baik, Malaysia tengok anda ni. Satu Malaysia tengok anda ni. Okey. Okey, Kim. Nak tanya sikit, Kim. Okey. Kalau kita di atas dunia ni, kita hidup ni selama beberapa tahun ni, kalau 39 bidah dan berbahaya tu hukuman apa Uish. Lama Ustaz. Saya pun tak tahu. Mencuri hukuman apa Betul Ustaz, saya pun tak tahu ni. Mesti anda pun tak tahu apakah jawapannya. Ya. Kalau kita 39 bidah dan bahaya ni biasanya hukum matilah mandatori. Dan kalau as-sariqu was-sariqah, pencuri lelaki dan juga pencuri perempuan tu kalau sabit kesalahan potong tangan. Dan juga az-zani waz-zaniyah, penzina perempuan, az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan dan penzina lelaki, hukuman dia bagi yang ghair muhsan dia akan sebat 100 kali dan kali muhsan tu akan direjam sampai mati. Itu hukuman di dunia. Okey Ustaz. Tapi kita belum lagi kita hidup ni, kita kena fikir dan kita kena tahu bahawa kita beriman dengan Allah Maha Pembalas dan Allah Maha Perkasa. Betul Ustaz. Allah Maha Pembalas, apabila kita beriman dengan Allah Maha Pembalas ni, kita akan takut melakukan maksiat. Kita akan takut melakukan segala kejahatan. Sebab kita tahu bahawa Allah itu Maha Pembalas. Di akhirat nanti Allah akan balas dengan neraka yang sangat pedih azabnya. Makna kata Ustaz, hari ini apa pun yang kita nak lakukan kena fikir 2 kali Ustaz. Ya, betul dan yakin. Sebab sudah pasti ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi adakah tajuk kita pada hari ini Ustaz tentang Allah Maha Pembalas dan juga Allah Maha Perkasa? Ya, betul Kim. Hari ini kita akan tajuk kita pada hari ini ialah kita akan berbincang tentang Allah Maha Pembalas dan juga Allah Maha Perkasa. Baik. Jadi Allah Maha Pembalas, kita lihat yang pertama, dia ada 3.9.1, Allah Al-Muntaqim dan juga Allah Al-Jabbar.
Okey. Jadi Allah Maha Pembalas 3.9.1 Allah Maha Pembalas, dan juga dia ada dua topik penting dalam satu dipanggil DSKP dalam DSKP ni di 3.91 Allah Al-Muntaqim dan Allah Al-Jabbar. Jadi anak-anak yang ada bersama dengan kita hari ini akan belajar berkaitan dengan Allah Maha Pembalas. Kita lihat dulu skrin ataupun slide seterusnya yang kita akan belajar, dan apa yang murid-murid akan dapat di luar sana ataupun di dalam ni, apa yang murid akan dapat sepanjang sejam ini, selama sejam ini apa yang dapat. Yang pertama, standard pembelajaran dalam DSKP ni disebut, yang pertama disebut menyatakan maksud nama Allah Al-Jabbar, Al-Muntaqim dan juga nama Allah Al-Muntaqim. Maksud dulu. Yang pertama Yang pertama maksud dulu. Yang kedua, menyatakan dalil nakli nama Allah Al-Muntaqim dan nama Allah Al-Jabbar. Dalil. Yang ketiga, merumus bukti dan menghubung kait dengan kehidupan. Kita dah belajar, kita kaitkan dengan kehidupan kita seharian. Dan yang terakhir iaitu menanamkan rasa takut terhadap pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita belajar, kita dapat ilmu, kita dapat SPM, yang paling penting jadi panduan dalam hidup kita. Betul. Paling utama jadi panduan dalam hidup kita untuk kita menuju ke alam kekal, iaitu alam akhirat. Okey, itu yang pertama anak-anak. Okey, seterusnya kita lihat Allah Maha Pembalas dulu. Allah Maha Pembalas. Apakah maksud nama Allah Al-Muntaqim? Okey, dalam ni anak-anak kita ada nak jawab. Okey, siapa yang agak-agaknya siapa Siapa yang nak volunteer? Okay. Silakan Afa. Maksud Allah Al-Muntaqim, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pembalas dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Betul Ustaz? Ya, betul Ken. Dia punya maksud pun dah menggegarkan, dah menjadikan kita ni rasa takut nak buat jahat. Betul Ustaz. Takut nak buat maksiat. Terima kasih Ufa, jawapan yang sangat baik. Okey, jawapan Ufa tadi, kalau markah penuh dia 2/2, maknanya dia dah dapat markah penuh 2/2. Okey, macam mana cara nak dapat markah penuh 2/2 ni? Kita lihat skrin yang jawapan daripada Aufa tadi. Dia kata nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pembalas. Yang ni baru dapat 1 markah. Okey, 1M. Dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Sini 1M, jadi 2M lah, 2/2. Jadi untuk menjawab SPM sebenar nanti, jawapannya mesti begitu. Jangan separuh-separuh. Itu dia akan hilang markah. Betul. Kita rasa macam jawab jawab aku dah betul tapi tak dapat A+. Faham. Mungkin antaranya di situlah puncanya. Jawapan nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha Pembalas baru dapat 1 markah. Dan ini dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas, 1 markah lagi, maknanya markah penuh dia 2/2. Okey, terima kasih Aufa. Jawapan yang sangat baik. Betul. Okey. Baik, seterusnya kita lihat dalil. Dalil. Apakah dalil yang menunjukkan bahawa Allah ini Maha Pembalas? Antaranya, ini ada nak baca ni rasanya. Betul Ustaz. Ada saya tak? Tengok orang pun macam sabar-sabar nak baca ni. Macam tak sabar nak baca ni, ada tak? Okey, siapa yang nak baca dalil untuk Allah Maha Pembalas? Siapa dia? Agak-agak Adib, boleh tak Adib? Adib nampak senyum-senyum tu. Adib senyum macam tu. Cuba Adib tengok sikit. Okey Adib. Boleh tak Adib? Boleh Ustaz. Okey, sila. Ta'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, fa imma haban nabika fa inna minhum muntaqimun. Biasalah Ustaz berdebar Ustaz. Muntaqimun. Berdebar satu. Satu lagi mungkin persediaan Dip. Ya, betul. Persediaan Dip untuk SPM sebenar ni, untuk ilmu kita ni kena sentiasa baca Dip. Okey. Hamid dah okey ke? Hamid dah boleh. Mic dah boleh. Cuba mic. Cuba test sikit nak dengar juga. Okey, sila. Hamid dah tadi tak cakap. Kita minta Hamid baca Hamid. Okey, sila Hamid. Silakan baca dalil Allah Maha Pembalas.
fa imma nazhabanna bika fa inna minkum muntaqimun. Surah Az-Zukhruf, maksud dia, Amir? Surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43 ayat 41. Maksudnya, maka kalaulah kami wafatkan engkau, sesungguhnya kami tetap menyeksa mereka. Betul, Amir. Jawapannya sangat, bacaannya sangat baik, Amir. Okey, terima kasih, Amir. Baik. Maksud dalil nakli ni, dalil nakli ni dalil daripada ayat Al-Quran dan juga hadis. Kita ada dua dalil, dalil nakli dan juga dalil akli. Okay, kita ambil satu contoh, dalil akli. Dalil akli berdasarkan akal. Allah Maha Esa, satu tunggal. Macam mana kita nak bagi dalil bahawa dalil akli ni Allah itu Maha Esa. Pergerakan planet di atas orbitnya dengan satu kuasa, dengan satu arahan, dengan satu pemerintahan. Maknanya kita boleh fikir dengan akal bahawa Allah itu Maha Esa. Itu dalil akli. Jadi dalil nakli ni yang disebut dalam ayat ni, dalil nakli ni ialah dalil bersumberkan ataupun membuktikan daripada Al-Quran bahawa dalil Allah Maha Pembalas, fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Itu dalil nakli berkaitan dengan Allah Maha Pembalas. Maknanya Ustaz, bila sebut tentang dalil ni, mereka ni kena bagi dari sudut Al-Quran dan hadis ataupun boleh salah satu, Ustaz? Okey, baik. Soalan yang sangat baik. Dia boleh bagi dalil nakli dan boleh bagi dalil akli, tapi dalam buku teks, dia hanya ada dalil nakli saja. Jadi kita kena bagi dalil nakli, hafaz ayat ini. Apabila dalil nakli ini kena ada matan dia, hafal ayat itu berserta dengan maksudnya sekali. Okey, terima kasih Kim, soalannya sangat baik. Ini adalah bukti daripada dalil nakli adalah bukti daripada ayat Al-Quran dan juga hadis. Itu dipanggil dalil nakli. Okey. Baik. Seterusnya kita terangkan dua kefahaman nama Allah Al-Muntaqim. Anak-anak di luar sana dan juga anak-anak yang ada dalam ni, kita kena fikir tajuk ini, tajuk Al-Muntaqim dengan Al-Jabbar ni, tiga keadaan tadi, awal tadi, standard pembelajaran tadi. Yang pertama maksud, yang kedua dalil, yang ketiga kefahaman. Jadi tiga ni kena pasak betul-betul dalam minda kita untuk ilmu dan juga untuk menjawab peperiksaan. Okey, saya ulang yang ada kat dalam ni, kefahaman berkaitan dengan Al-Jabbar, kefahaman berkaitan dengan Al-Muntaqim dan juga Al-Jabbar. Dan kita ada dalil, tiga tu kena pasak betul-betul, kena hafal betul-betul supaya kita dapat ilmu dan kita dapat jawab periksa. Baik, yang kedua dulu. Terangkan dua kefahaman nama Allah Al-Muntaqim. Jawapan mesti lengkap. Huraian untuk markah penuh beserta huraian. Kenapa beserta huraian? Sebab soalan terangkan. Okey, soalan terangkan. So kena faham. Kalau punya soalan terangkan, mesti faham betul-betul. Soalan terangkan mesti ada isi dan huraian. Isi campur dengan huraian. Huraian ni huraian ringkas ataupun boleh juga contoh. Okey, contoh barulah markah penuh dapat 4/4. Okey, boleh yakin Boleh. Baik, anak-anak yang ada dalam ni, agak-agaknya siapa yang nak jawab ni? Siapa pula? Siapa? Tadi Adib apa? Okey, Alfa dah jawab. Adib, sila Adib. Adib, silakan Adib. Kefahaman mengenai Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muntaqim. Allah memberi pembalasan dengan siksaan neraka terhadap orang yang menolak ajaran Al-Quran. Okey, bagus. Jawapan yang pertama. Terbaik. Dia minta dua Dia minta dua, maknanya baru dapat 2/4. Okey, ada dua lagi? Maknanya apabila dua, kena dua lah. Okey. Ataupun jawab lebih. Lebih tak apa. 2, 3 boleh. 4 boleh. Paling cantik 4 lah. Sebab dia tak akan potong markah untuk jawapan yang lebih tu. Okey, kita tengok jawapan tadi. Jawab dia. Okey, jawapan Adib, Allah memberikan pembalasan dengan siksaan neraka terhadap orang yang menolak peringatan Al-Quran. Okey. Kim, ada soalan? Okey Ustaz, bila sebut tentang menolak peringatan Al-Quran ni, saya tengok sebenarnya ramai juga hari ni orang yang menolak tentang Al-Quran ini. Jadi ada tak Ustaz dalil tentang Allah ini menyeksa orang yang tak percaya dan menolak Al-Quran ni Ustaz? Okey, betul. Betul soalan yang sangat baik, Kim. Okey. Adakah dalil? Dalil kita sudah sebut tadi, dalil ni ada dua kategori, dalil nakli dan juga dalil
dalil aqli. Jadi kita pergi dalil naqli ya. Soalannya sangat baik kan. Apakah dalil? Dalilnya kita lihat, kita sebut dan selalu kita baca malam Jumaat. Pagi Jumaat. Ya, sujud sejadah kita. Yeah. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha. Inna minal mujrimina muntaqimun. Ayat yang berkaitan bahawa dalil yang menunjukkan bahawa Allah memberi pembalasan dengan siksaan neraka terhadap orang yang peringatan Allah. Allah dah bagi peringatan melalui Al-Quran dan juga para nabi. Tapi engkar juga dengan peringatan tersebut, maka apa balasannya? Pembalasannya adalah siksaan yang pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersesuaian dengan dalil tadi ayat ini Allah berfirman, yang ni ada nak baca ke ni? Okey Ustaz, kita try pula perempuan. Try Ustaz. siapa Mungkin boleh siapa tu, adik Nur Alina kita? Boleh. Ataupun angkat tangan siapa-siapa boleh baca. Mungkin dok adik. Okey, silakan. Kalau bahasa maksud pun boleh ke? Boleh. Okey. Maksudnya, dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingatan dengan ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami tetap membalas orang yang berdosa. Okey, terima kasih Alina. Ustaz, saya ada soalan Ustaz. Okey, betul. Tentang dalil ni Ustaz, kita kena bagi dia punya ayat Quran ataupun boleh sahaja kita jawab dengan maksud. Okey. Bagaimana? Soalan yang sangat baik Kim. Okey, ini tahun pertama kita KSM. KSM tahun pertama dan kita belum ada lagi contoh sebelum ini. Okay, sama ada soalan tadi sama ada boleh bagi matan ayat ataupun boleh maksudnya, yang tu kita akan perbahaskan selepas kita dah dapat skrip daripada calon nanti. Okey. Maksudnya kalau murid-murid ni biasanya waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih ila akhir ayat ni nak tulis mungkin kebanyakannya sukarlah bagi mereka, sukarlah. Jadi pada masa tu kita akan berbincang dalam kalangan kita dan kalangan cikgu-cikgu di sekolah ke ataupun yang di peringkat PPD ke apa semua, kita akan bincang. Sama ada kita boleh terima ataupun tak tulis matan ayat ataupun kita terima dengan pengertian. Okey. Itu selepas inilah kita lihat. Jadi ayat ni adalah dalil. Ya, anak-anak semua dah baca dengan baik tadi. Ini adalah dalil berkaitan dengan kefahaman Allah itu Maha Pembalas. Wa man azlamu mimman. Rasa mai ni hafal ni dalam betul, ni. Ustaz. Ya, sebab kita selalu baca pagi Jumaat. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbi thumma a'rada anha ila akhir ayat. Ini berbeza dengan sebelum ni. Sebelum ni kita dah kita dah belajar berkaitan dengan hadis. Hadis dia ada dalam kertas 2 dan kertas 1. Yang ni hanya ada dalam kertas 1 dan dia tiada dalam kertas 2. Okay, soalan yang sangat baik. Baik, dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingatan dengan ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami tetap membalas orang-orang yang berdosa. Membalas. Kita dipanggil Al-Muntaqim. Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kefahaman Allah Al-Muntaqim yang kedua. Ni ada yang nak baca ke ni? Betul, baca Ustaz, je. Yang tadi dah ni. Nampak Arif tu Ustaz. Arif. Dia kata dia pula Ustaz Arif nak kata saya baca ni. telinga. Cuba Arif. Allah menimpakan azab dalam peristiwa Al-Dukhan, iaitu kemarau panjang dan debu asap menutupi mereka. Okey. Arif boleh tak bahaskan sikit berkaitan dengan peristiwa Al-Dukhan? Dukhan. Atau Okey, ada siapa? Boleh tak Kim? Itu Arif. Okey, kalau tak boleh, ada tak kawan-kawan yang lain? Boleh bantu. Ada yang boleh bantu tak? Tentang Ad-Dukhan Ustaz. Ad-Dukhan. Betul. Siapa yang tahu tentang Ad-Dukhan? Saya tahu agak-agak. Ustaz kata siapa jawab dapat makan lebih. Ya. Okey, tak apa. Tak apa, nanti dengar betul-betul Okey, baik Ustaz. Kita akan ulas. Sebelum kita nak dengar tentang Ad-Dukhan Ustaz, saya yakin ramai yang tak sabar nak dengar pencerahan tentang Ad-Dukhan, tapi kita nak berehat seketika Ustaz. Boleh? Okey. Boleh Kembali insya-Allah. selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Ada manusia bertubuh sasa tapi tidaklah punya kuasa. Walaupun banyak racun berbisa, Allah Al-Jabbar Maha Perkasa. Baiklah, bersama dengan saya lagi Lokman Hakim dan juga cikgu kita Muhammad Amri Mat Hussein dan adik-adik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing Semenyih. Tadi kita berhenti rehat. Sebelum tu kita bincangkan tentang ad-dukhan, Ustaz. Okey. Ramai orang dia pernah dengar ad-dukhan sebab disebut dalam Quran, betul Ustaz? Ya, betul. Tapi tak ramai tahu apakah sebenarnya ad-dukhan ni. Mungkin Ustaz ada sedikit penjelasan. Okey, terima kasih Kim. Kini kita pergi pada peristiwa ad-dukhan ni. Apa kata peristiwa ad-dukhan ni, apa yang disebut dalam Al-Quran dan juga apa yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Kita pernah dengar ad-dukhan ni sebagai asap yang tebal, akan melitupi dan akan masuk ke dalam, dia akan beri kesan kepada manusia termasuk mukmin dan bukan mukmin semua akan berkesan seperti selsema dan sebagainya. Kita lihat satu ayat dan juga satu hadis yang berkaitan dengan surah ad-dukhan ni, berkaitan dengan peristiwa ad-dukhan. Ayatnya, Yauma nabtishul batashatal kubra inna muntaqimun. Dia berkatakan surah ad-dukhan, surah yang ke-4 ayat 16. Maksudnya, dan ingatlah pada hari kami timpakan kamu dengan paluan, yakni pukulan yang besar, sesungguhnya kami tetap akan menyiksa dengan azab yang seberat-beratnya dan diperkemaskan ataupun dihuraikan lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut yakhrujud dukhan fayakhudhal mu'minu ka hay'ah az-zukmah wa yadkhulu fi masami' al-kafir wal munafiq hatta yakuna karra'si al-hanid. Itu berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan surah ad-dukhan. Maknanya kita ambil kesimpulan bahawa walaupun ada perselisihan sama ada dia telah berlaku ataupun akan berlaku di akhirat kelak, yang tu kita ambil sebagai kesimpulannya, kita kena ambil iktibar pada diri kita bahawa satu masa ataupun satu ketika kita ni akan dilitupi dengan asap yang tebal. Sama ada tanda-tanda akhirat, tanda-tanda kiamat yang besar ataupun tanda kiamat itu, kita kena percaya, yakin bahawa ini adalah disebut dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul Ustaz. Kita kalau asap jerebu pun kita dah mencari-cari Ustaz. Betul. Apatah lagi asap yang bab kata Ustaz tadi akan tebal betul. Tebal betul. Betul Ustaz. Yang kita tak boleh nak gambarkan dengan kata kita ni, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada fahaman mengenai Allah Al-Muntaqim lagi yang ketiga. Okey, yang ketiga ni, ni siapa ni agak-agak ni? Yang belum lagi, siapa lagi yang belum ni? Adik kita mungkin Nur Hanani. Silakan Hanani. Baca je Hanani ni. Ustaz dengar? Okey, dengar. Boleh. Sebentar saya nak minta maaf Ustaz, saya tak dapat buka slide Ustaz bagi. Oh ya ke? Okey. Sekarang nampak tak di ni? Boleh. Nampak. Okey. Yang ketiga, Allah memberikan pembalasan terhadap golongan yang menentang agamanya setelah diutuskan Rasul dan diberi peringatan yang jelas. Okey. Terima kasih Hanani. Masih lagi soalan yang sama tadi, jelaskan dua kefahaman mengenai Allah Al-Muntaqim. Ini jawapan yang ketiga. Maksudnya Allah memberi pembalasan kepada orang yang menentang Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi peringatan yang jelas. Allah tulisan kuning maknanya apa Ustaz? Yang tulisan kuning itu maknanya apa? Maknanya isi dia. Oh, itu penting. Okey. Maksudnya daripada yang atas Allah memberi pembalasan menentang agama yang setelah diutuskan Rasul baru dapat 2 markah. Okey. 2/2 sampai sini. Okey. Tapi kalau sampai sini lagi baiklah dia punya jawapan. Untuk SPM sebenar nantilah insya-Allah, dan untuk ujian-ujian tengah tahun ataupun ujian akhir tahun nanti insya-Allah ataupun percubaan. Jawapan dia gitu. Baru dapat markah penuh 2/2. Maknanya tadi 2/2 dah 4/4 dah. Jika jawapan penuh dia 4. Itu dipanggil kefahaman mengenai Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muntaqim. Maha pembalas. Seterusnya kita lihat dalil kefahaman bahawa yang tadi, yang nombor 3 tadi, dalilnya ialah walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna min alladhina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Surah Ar-Rum ayat 47. Surah yang ke-30. Maksudnya apa? Maksudnya yang ni kita minta murid-murid baca ni. Kita nak memperkasakan jari ni. Mit, sila Mit.
Ustaz pilih siapa Ustaz? Saya pilih Hamid. Okey. Selalu Ustaz nampak pilih senyum ni je tu. hebat ni. Okey, sila Hamid. Okey, maksud. Okey. Maksud saja Ustaz. Maksud saja. Sesungguhnya kami telah mengutus sebelummu, wahai Muhammad, para rasul kepada kaum masing-masing, lalu mereka membawa kepada kaumnya bukti yang nyata. Kemudian kami menyeksa orang yang melakukan kesalahan, mengingkarinya, dan sememangnya menjadi tanggungjawab kami menolong orang yang beriman. Okey, Mik. Baiklah, Mik. Sangat baik. Tak ada salah, Ustaz. Yang sangat baik. Itulah. Okay, kalau kita di KBSM dulu, kita ada satu soalan yang berkaitan dengan menjawikan. Okey. Dia bagi tulisan Rumi, dia suruh kita jawikan, tulis jawi. Untuk KSSM ni setakat ni belum ada lagi lah. Tapi bacaan Hamid tadi memungkinkan dia, kalau KBSM dia mungkin dia dapat markah penuh. Berkaitan dengan jawi. Terima kasih Mik, bacaan yang sangat baik. Okay, ini adalah dalil yang berkaitan dengan kefahaman Allah yang Allah utuskan Rasul. Dia dah utus Rasul tapi mengingkari peringatan yang Allah turunkan Rasul untuk menyampaikan, untuk memberi peringatan kepada manusia, mengajar manusia, membimbing manusia, tapi mereka ingkar. Jadi Allah sebut bahawa mereka ini akan diberi pembalasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, selesai berkaitan dengan Al-Muntaqim, jadi kita pergi kepada Allah Al-Jabbar. Allah Al-Jabbar. Kita nak pilih siapa ni agak-agak ni. Okay, angkat tangan. Kita pilih yang sasa Ustaz. Okey. Ni dia nak angkat tangan. Siapa tu? Siapa tu? Okey, silakan. Okey, Alina. Aufa Ustaz. Aufa, ya Allah. Nama dekat-dekat Ustaz. Dah dekat-dekat nama. Silakan Aufa. Maksud Allah SWT Al-Jabbar. Nama Allah SWT yang menunjukkan bahawa Allah SWT berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Okey, tepat sekali Aufa. Adakah markah penuh Ustaz? Markah penuh. Mantap. Markah penuh. Untuk markah penuh Aufa, jawapannya sangat baik. Untuk markah penuh ni, walaupun dia tak ambil sepenuhnya dalam fakta buku teks, tapi dia guna ayat Allah ayat sendiri, tapi mencapai maksud juga dapat markah penuh. Okey, makna kata bukan kena sebiji pun. Yang penting dia seiring masuk tu boleh. Dia seiring masuk tu. Itu adalah Allah Al-Jabbar. Allah berkuasa. Dia berkuasa melakukan apa saja yang dikehendakinya. Kita manusia ni terima walaupun dengan keadaan kita berada dalam suasana begini, suasana pakai masa sana, tapi kita terima seadanya. Dan Allah dah janjikan bahawa semuanya itu adalah kehendaknya dan ada hikmah di sebaliknya. Apa hikmahnya antaranya? Kim? Agak-agaknya? Hikmahnya Ustaz, kita lebih lebih mencari Tuhan kita, lebih mengenal siapakah Tuhan kita sebenar. Betul tak Ustaz? Oh ya, betul. Saya pula mengajar. Okey, betul Kim. Antara hikmah kalau di peringkat sekolah, antara hikmah ni, yang pertama sekali, guru-guru dan murid-murid dah mengenal Google Meet. Oh, betul Ustaz. Kita dah boleh mengajar dalam situasi yang di alam maya. Kalau dulu dua minggu lepas kita mengajar murid 200 lebih melalui dengan Google Meet, dan juga dipanggil YouTube pun kita pernah buat dengan murid-murid. Jadi mereka ni walaupun di rumah, terlihat keputusan SPM pada tahun lepas taklah kata makin meningkat lagi dia punya keputusan. Hasil daripada hikmahnya, kita belajar dengan Google Meet dan juga kita belajar dengan YouTube ni, insya-Allah Allah akan bantu kita hikmah antaranya. Betul Ustaz. Betul. Okay. Baik. Kita jangan tengok pada ujian ni, tengok pada semua itu adalah bala ujian Allah, kita ambil dia sebagai satu hikmah. Betul. Pengajaran untuk kita meningkatkan diri kita, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Wafah. Jawapan yang sangat baik. Itu apa maksud nama Allah Al-Jabbar? Ialah yang disebut Aufa tadi ialah berkaitan dengan Al-Jabbar ni, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah itu berkuasa secara mutlak. Tak ada benda lain, tak adalah kata benda lain yang berkuasa menggerakkan alam ini, menggerakkan planet di atas orbitnya, membesarkan melahirkan, menjadikan manusia, menjadikan alam semua tumbuh-tumbuhan ni. Hanya Allah saja yang berkuasa, yang perkasa untuk melakukan semua itu secara mutlak, untuk melakukan segala kehendaknya. Sampai sini jawapan awak. Betul Afa tadi dah dapat 2 markah lah. Maknanya markah tadi dah sampai sini, macam 2/2.
Okey. Itu maksud Allah Al-Jabbar. Okey. Soalan dia, macam mana bunyinya? Apakah maksud nama Allah Al-Jabbar? Senang je soalan. Dan jawapan tadi dah sudah pasti, insya-Allah akan dapat 22 markah dia. 22 markah. Maksud Al-Jabbar. Dan fahami juga sebagaimana kita lihat atas tadi standard pelajaran kita, iaitu kita melihat ataupun kita menghafal, memahami kefahaman yang berkaitan dengan Allah Al-Jabbar. Sebelum tu kita pergi dalil. Dalil Allah Al-Jabbar ialah dalil daripada ayat surah Al-Hashr, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudus as-salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Al-Jabbar dalam surah Al-Hashr ayat 23 Allah sebut huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar. Allah Maha Perkasa. Allah Maha memberi keamanan. Allah kesejahteraan. Allah Maha Suci. Semua ini adalah berkaitan dalam ayat yang disebutkan tadi. Allah Al-Jabbar. Kita highlight pada Allah Al-Jabbar, Allah yang Maha berkuasa, iaitu Allah Maha Perkasa. Okey. Nah, itu dalil dia. Okey Ustaz. Yang maknanya inilah dalil Allah Al-Jabbar yang pelajar-pelajar wajib ingat Ustaz. Wajib ingat. Baik Ustaz, kita dah dengar dalil, kita dah dengar maksud. Banyak lagi sebenarnya yang kita nak dengar daripada Ustaz. Tapi Ustaz, kita nak berehat seketika. Okey, boleh. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi bersama dengan kami semua dalam program Sukses SPM 2021, subjek menengah atas pendidikan Islam, bersama dengan kita pada hari ini Cikgu Muhammad Amri Mat Hussein dan juga adik-adik pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing Semenyih. Baiklah Cikgu, kita dah dengar tadi Cikgu jelaskan tentang dalil. Bila sebut tentang dalil ni Cikgu, calon kita adakah wajib untuk tulis sekali dengan baris atau bagaimana Cikgu? Okey, soalan yang sangat baik. Okey, kalau dia minta dalil, dalil ini biasanya nyatakan ataupun jelaskan apa terangkan. Kalau kata nyatakan dalil nakli yang berkaitan dengan Allah Al-Jabbar, tulis dengan baik, betul dan tidak tertinggal huruf. Tidak tertinggal huruf. Baris setakat ni kita belum ada lagi soalan yang sebagai benchmark kita ataupun sebagai panduan kita. Okey, kalau nak tulis baris dengan betul. Tapi kalau tak yakin tulis dengan betul, tak payah baris. Lebih selamat tak payah Razak. Okey, baik. Baik. Kita lihat dah selesai berkaitan dengan dalil Allah Al-Jabbar, dalil yang berkaitan dengan dalil nakli. Baik, slide seterusnya kita lihat jawapan yang telah dijawab oleh siapa tadi? Aufa. Ya, Aufa tadi Cikgu. Aufa. Allah memiliki dan menguasai seluruh alam. Seluruh alam baru dapat 1 markah. Seluruh alam. Kemudian semua makhluk berada di bawah pemerintahannya. Semua makhluk berada di bawah pemerintahannya barulah dapat markah penuh 2/2. 2/2. Itu adalah jawapan yang tepat dan menepati soalan. Maksudnya dia ada isi dan juga ada huraian. Baik, itu berkaitan dengan Allah Al-Jabbar, maksud sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Aufa tadi. Dan ini adalah dalil kefahaman Allah Al-Jabbar. Tadi dalil Allah Al-Jabbar. Jadi dalil kefahaman berkaitan Allah Al-Jabbar, iaitu kita lihat yang pertama tadi kefahaman. Allah memiliki dan menguasai seluruh alam, semua makhluk di bawah perintahnya, dan dalil kefahaman tadi ialah an Abdullah bin Umar meriwayatkan radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menjelaskan bahawa pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala memegang 7 petala langit dan bumi dengan kekuasaannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Dia kata, ana dalam hadis kursi. Ana al-jabbar, aina al-jabbarun, aina al-mutakabbirun. Allah tanya, mana ni? Akulah Maha Perkasa. Manakah orang yang berkuasa?
masa di atas muka bumi dulu, siapa yang berkuasa? Mana yang berkuasa? Di manakah orang yang sombong di dunia dahulu? Allah tanya balik. Jadi kita ni sebagai hamba ni, kalau kita mengaji, kita belajar ni, kita kena merendahkan diri kita. Kita kena ingat bahawa Allah itu adalah maha perkasa, bukan manusia, bukan makhluk yang perkasa. Jadi kita kena amalkan. Ini amalan sebagaimana yang ada dalam buku teks kita. Ini amalan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala yang diamalkan oleh Rasulullah subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Yang ini amalkan dan hafal kalau boleh, ya. Baik, seterusnya kefahaman Allah Subhanahu wa taala al-Jabbar. Ni kita ada kawan-kawan kita ni ada lagi Man? Betul kan? Agak-agaknya ada tak yang belum baca lagi? Betul cikgu. Saya rasa mungkin kita boleh suruh salah seorang daripada mereka. Minta. Nampak mereka pun macam mengantuk cikgu. Alfa senyum je tu, Alfa tu. Okey, siapa yang nak baca? Alfa senyum. Syekh Alfa je, kita orang lain lah cikgu. Kita suruh ni lah pula, siapa tu? Adib lah, Adib. Adik, sila Adib. Adib. Okey. Jom Ustaz, slide tak keluar. Okey. Slide tak keluar tak apa, cari dulu. Cari-carilah. Kalau tak keluar juga, mungkin ada sahabat-sahabat lain boleh bantu Adib. Okey, sila Adib. Dan jumpa ke Adib. Kefahaman Allah Subhanahu Wa Taala Al-Jabbar. Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dipersoalkan perbuatannya, dan setiap perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi hikmah yang tersembunyi. Okey, dia ada kaitan dengan kita sebut tadi kan, Kim? Betul. Okey. Ada tak hikmah lain, Kim? Ada hikmah lain? Hikmah dia apa, Ustaz? Hikmah yang kita ujian yang kita yang melanda pada hari ini. Betul, Ustaz. Hikmah dia kita lebih orang kata macam Ustaz kata tadi kan, ada yang tak reti online Ustaz. Betul. Saya tengok kampung saya Ustaz, makcik umur 70 dah pandai guna Google Meet sebab dia kata nak jumpa anak jauh. Jadi kena belajar dan akhirnya pandai sekarang. Itu hikmah terbesar saya nampak Ustaz. Betul je Ustaz? Betul. Okey. Dalam ujian ni kita boleh ber-Google Meet dengan mak ayah kita, dengan adik-beradik. Betul. Umur 70 masih lagi boleh Google Meet. Alhamdulillah. Itu hikmah dia, game. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih, Hadib. Ini adalah kefahaman Allah Al-Jabbar. Yang kedua, Allah tidak boleh dipersoalkan perbuatannya. Allah nak bagi ujian, Allah nak gempa bumi, Allah nak letupkan semua tu, itu kita tak boleh persoalkan. Dan kita kena yakin bahawa di bawahnya Allah Subhanahu semua itu adalah mengandung hikmah yang tersembunyi, yang kita tak tahu pun hikmah dia. Betul. Okey, itu kefahaman Allah Al-Jabbar yang kedua. Kemudian kita lihat dia punya dalil. Okey, nyatakan dalil nakli nama Allah Al-Jabbar tadi, iaitu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, surah Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 23. Maksudnya dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, sedang mereka lah yang akan ditanya kelak di akhirat kelak. Mereka ni akan ditanya sebagaimana kita sebutkan hadis tadi yang awal tadi kita sebut. Okay, yang ketiga iaitu manusia wajib bersifat merendah diri. Kita ni manusia, makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ada sifat merendah diri. Sehebat mana pun manusia, seangkuh mana pun manusia, sekaya mana pun manusia, dia masih lagi makhluk Allah. Kita lihat kaum-kaum yang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, semua tu dibinasakan oleh Allah. Sebab apa, Man? Tim agak-agaknya? Betul. Sebabnya? Sebab angkuh, Ustaz. Sebab angkuh, sebab sombong dengan kelebihan yang Allah berikan. Oh ya, betul kan? Ustaz, angkuh. Angkuh agak Ustaz, saya boleh dapat markah penuh tak Ustaz? Markah penuh, Man. Yakin? Markah penuh, insya-Allah 2/2. Okey, baik. Manusia ni wajib merendah diri. Yang ada ni. Ada nak komen sikit, Mit? Ada komen sikit, Mit? Sila, Mit. Siapa yang nak komen sikit? Berkaitan dengan merendah diri, Mit. Okey. Siapa? Sila, Mit. Semua tunduk Ustaz. Semua tunduk. Semua tawaduk, dia kata bila soal sebut tentang rendah diri, semua rendah diri. Semua rendah diri. Okey. Okey, silakan Hana ni. Nampak macam nak jawab tu. Okey, Hana ni, sila ni. Ya Ustaz. Apa kaitan dengan merendah diri? Okey, sila. Apa kaitan? Boleh Ustaz terangkan balik? Apa yang kita kena buat apabila kita terima ujian apa semua ni, dan merendah diri kita ni sebagai makhluk? Apa cara kita nak merendah diri ni bahawa kita ni makhluk Allah? Silakan.
Pada pandangan saya, kalau kita menerima satu pujian daripada seseorang, kita ucaplah Alhamdulillah sebab kebaikan kita tu datangnya daripada Allah, kesalahan kita datangnya daripada diri kita sendiri. Okey Ustaz. Terlebih markah ni Ustaz. Markah lebih. Markah tambah. Nani kalau dia tambah 100 kita akan 102. 102. Oh, terbaik. Tahniah ni, terbaiklah ni. Ni pula Anani. Okey, baik. Seterusnya kita dah kefahaman Allah yang ketiga tadi, kita kena merendah diri. Bersifat merendah diri kerana Allah itu akan mencampakkan makhluknya yang bersikap takabur dan bongkak tadi ke dalam api neraka. Kita kena ingat tu. Jadi kita mengaji untuk periksa juga, tapi untuk dalaman kita. Betul. Untuk pengajaran kita. Itu sebab kita dalam DSKP kita sebut membudayakan ilmu itu dengan istiqamah. Betul. Dengan istiqamah. Apabila kita dah mengaji ni, kita akan kita relate ataupun kita buat di rumah, kita amalkan di rumah, kita budayakan di rumah. Baca Quran di rumah, sambung. Kita solat sunat istikharah, amalkan di rumah. Itu sebab kehendak di SKP itu sendiri memang memenuhi cita rasa, memenuhi semua ataupun melengkapi semua silibus semua yang ada di di negara kita ini untuk calon-calon SPM dan juga semua murid yang ada di Malaysia ini, insya-Allah. Seterusnya kita lihat dalil yang berkaitan dengan kefahaman Allah bersifat merendah, kita manusia ni wajib bersifat merendah diri adalah hadis dan juga pengertian. Nanti murid-murid nanti yang ada di luar sana dan juga yang ada ni rujuk buku teks dan baca hafal supaya ia menjadi panduan dan ibrah pengajaran kepada kita untuk melayari kehidupan kita ni sehingga dewasa. Kemudian seterusnya kita lihat penilaian. Penilaian yang pertama. Yang ni kena ada semua ada jawapan ni. Dah fikir semua ni. Betul Ustaz, nampak yang pertama. Okey, nampak yang pertama. Nyatakan maksud al-jabbar. Agak-agak siapa? Anani ke? Siapa yang nak jawab? Nak jawab. Apakah maksud al-jabbar? Antara lelaki dengan perempuan, siapa yang laju ni? Siapa yang laju ni? Okey. Ada? Okey, silakan. Okey, baik. Okey. Maksud Al-Jabbar ialah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Okey. Betul Ustaz? Betul. Terima kasih. Dia soalan Ustaz. Soalan nampak pendek tapi jawapan panjang. Tapi jawapan panjang. Sebab kita nak uji murid dengan ilmu dan juga boleh jawab dalam peperiksaan. Yang pertama sekali, yang utamanya dapat istiqamah dengan ilmu yang dibelajar dan istiqamah di dalam kehidupan dia selepas belajar, insya-Allah. Baik, item kebat. Okey, ni yang terakhir ni. Yang terakhir. Kebat ni apa agak-agaknya? Kebat ni ialah kemahiran berfikir aras tinggi. Okey. Dia punya lawan dia kebar. Kemahiran berfikir aras rendah. Yang ni aras tinggi. Ini kita dengan fikir di luar kotak. Jawapan kita boleh merangkum sampai ke Timor Leste, sampai ke Afrika Selatan, Afrika Utara, sampai ke Mogadishu, semua boleh. Sebab dia di luar kotak. Jadi soalan dia, keimanan kepada Al-Jabbar melahirkan rasa gerun untuk bersikap sombong, kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Okey. Ada tak? Dalam soalan ni kebat, siapa yang berani? Siapa berani ni? Ni berapa markah ni Ustaz? Yang ni 4 markah. 4 markah, okey. 4. Siapa? Okey, siapa? Adakah Arif mahu mencuba ataupun Alina ataupun Aufa? Siapa cepat. Siapakah dia? Okey, silakan. Fikir. Arif, berani? Kebat? Tak apa, Ustaz kata jawab je. jawab je. Nama pun kebat Ustaz nama pun kebat. Okey, silakan. Arif. Apa jawapannya? Apa jawab Arif? Kalau Arif silakan. Kalau Arif tak dapat, kawan lain yang bantu. Kawan lain mungkin boleh fikir dulu kan Ustaz. Kalau Arif tak dapat jawab, mungkin anda boleh tolong Arif. Okey Arif. Okey, boleh Arif. Okey, cuba dulu Arif. Tak dapat Arif, tak apa Arif. Okey. Arif rehat dulu. Okey, apa jawapannya Ustaz? Okey, macam ni. Dia kebat ni, dia ada 4 elemen. Dipanggil rubrik dia, rubrik. Okey, yang pertama, kita mesti ada isi dulu. Okey, isi bersikap sombong ni maksudnya keimanan kepada Jabbar melahirkan rasa gerun untuk bersikap. Kita percaya kepada Allah Al-Jabbar tu akan menyebabkan kita akan rasa takut untuk melakukan maksiat kerana sebab apa? Okey. Sebab kita yakin bahawa kita akan dibalas di akhirat kelak dengan siksaan neraka yang sangat pedih.
Okey, kemudian sambung, titik, sambung lagi. Hal ini dengan kita bersikap takut itu, dia akan timbul pula rasa ingin melakukan ibadat kepada Allah. Betul. Okay. Kesan daripada itu kita akan menerima balasan yang baik di akhirat kelak. Dan kita pergi kepada kesimpulan. Kesimpulan kita hendaklah apa? Kita hendaklah sentiasa beriman kepada Allah dengan nama Al-Muntaqim, dengan nama Allah Maha Pembalas, supaya hidup kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada tak Anani? Okey. Anani ada tak? Baik Ustaz, kita pun sudah kesekian masa Ustaz. Okay. Jadi apa yang saya dapat, apa yang boleh saya simpulkan berdasarkan perkongsian Ustaz pada hari ini ialah apa pun yang ingin kita lakukan, fikir dahulu kerana pasti akan ada balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustaz, terima kasih kepada Ustaz kita Muhammad Amri bin Mak Hussein dan juga adik-adik pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing Semenyih kerana sudi bersama dengan kami dan juga anda semua penonton di rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zukri bin Muhammad, mewakili ibu bapa mengucapkan kepada semua pelajar tingkatan 5 SMK Bandar Rincing yang akan menghadapi peperiksaan SPM tahun 2021 agar dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat menduduki peperiksaan SPM tahun ini dengan jayanya serta diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusia binti Mak Husin, ibu kepada Nur Amalini binti Hasan, calon SPM 2021 dari Sekolah Menengah Datuk Mahmud Paduka Raja 1 Tanah Merah Kelantan. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya dan berdoa agar Nur Amalini mendapat keputusan yang cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ingin mengucapkan buat anak-anak calon SPM 2021, kekalkan momentum dan teruskan semangat anak-anak. Walaupun kita berada dalam situasi yang sukar sekarang ini, anak-anak janganlah berputus asa kerana Allah telah janjikan di sebalik setiap kesusahan akan datangnya kesenangan, insya-Allah.